Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MS Channel. Sebelum kita teruskan tutorial TinkerCAD yang seterusnya, mohon subscribe kepada channel MS Channel ni, supaya tak terlepas update video-video yang akan datang, projek-projek yang akan datang. Untuk hari ini, untuk video kali ini, saya nak buat lagi satu projek. Projek kita menggunakan temperature sensor sebagai input, dan kita gunakan LCD, DC motor dan juga potentiometer sebagai input juga. Jadi kita akan kali ini kita akan menggunakan actuator lah. Kita akan menggunakan actuator, iaitu DC motor, yang mana DC motor ni akan tindak sebagai actuator untuk showering system yang kita nak buat ni. Simple showering system, yang mana showering system ni akan bergantung pada temperature. Temperature, keadaan temperature bagi tanah ke, bagi tak semestinya showering system. Kita boleh gunakan apa-apa juga. Kita nak buat kipas secara automatik kan. Maksudnya bila sekian-sekian suhu, kipas tu akan on secara automatik contohnya. Ataupun kita nak buat laptop cooler kan. Laptop cooler kita boleh buat secara custom lah. Laptop cooler yang mana bila temperature sensor detect sekian-sekian suhu, fan akan beroperasi secara automatik, dan apabila suhu tu dah jatuh, fan tu akan off secara automatik juga. Okay. Macam biasa, sebelum kita create data tu, jadi kita kena select komponen lah. Kita akan kena select komponen, iaitu yang pertama kita gunakan Uno. Kita gunakan Uno. Okay, kemudian kita akan gunakan temperature sensor. Saya gunakan temperature sensor. Saya boleh search kat sini, temperature sensor. Okay. Kemudian kita akan gunakan LCD untuk paparan. Tujuannya adalah untuk paparan suhu lah. Paparan suhu. Dan kita akan gunakan DC motor. Okay, kita akan gunakan DC motor. Kemudian kita akan gunakan relay. Kita akan gunakan relay. Dan kita akan gunakan power supply. Okay. Terusnya kita akan gunakan potentiometer. Okay, pertama sekali kemudian kita akan gunakan small breadboard lah. Kita gunakan small breadboard. Okay, untuk kita buat wiring bagi semua komponen ni. Okay. Alright. Okay, setelah kita drag semua komponen-komponen ni, so kita nak drag to small breadboard. Small breadboard, biasalah bila kita gunakan small breadboard. Okay, kita placekan kita punya LCD. Tapi sebelum tu kita nak buat wiring dulu. Kita nak buat wiring untuk supply. Kita nak buat wiring untuk supply dulu. Macam biasa, wiring untuk supply kita tarik daripada
fireboard dekat Arduino, kita masuk pada supply. Okey, dan kita tarik ground. Okay, kita boleh tukarkan color ground ni pada hitam. Okay, kemudian kita tarik bahagian ni untuk kita gunakan supply di bahagian atas ni. Alright, okay, kemudian kita baru boleh kita placementkan LCD. Okay, alright, seterusnya kita nak buat wiring untuk LCD dulu. Okay, LCD macam biasalah. Alright, kita dah buat beberapa tutorial menggunakan LCD. Okay, jadi kalau yang dah buat tu boleh skip bahagian wiring LCD ni. Okay, ataupun nak start pada mula pun boleh, tak ada masalah. Right, jadi pertama sekali kita akan tarik pada satu LED macam biasa, tarik pada ground. Kemudian LED kita ambil satu pintang resistor. Right, macam biasa kita masuk pada supply pada kaki LED ni. Right, kita fikir dah okey. Right, kemudian untuk DB7 ini bahagian data. Right, ni untuk bahagian data. So kita wiring bermula daripada DB7, kita sambung pada Arduino port 8. Right, Arduino port 8. Daripada DB7 kita sambung pada Arduino port 8. Okay, boleh tukar lah kalau apa yang kita nak ke ataskan sikit relay ni. Alright, kemudian kita sambungkan DB6. Alright, DB6 kita sambung pada port ke-9. Okay, lepas tu DB ke-5. Okay, kemudian DB ke-4. Kita buat 7, 6, 5 dan juga 4 sambung pada Arduino pin 11. Okay. Okay, untuk pin yang seterusnya iaitu pin enable. Alright, pin enable kita akan sambung kepada kaki ataupun port 12 dekat Arduino. Alright, pin enable kita akan sambung kepada port yang 12 di port Arduino. Alright, ni agak rapat sikit lah, boleh adjust. Alright, boleh play around dengan dia punya wiring tu. Right, jari kita tukar color lah. Right. Kemudian untuk RW ni, right, kita boleh sambung pada biasa, kita sambung pada ground. Okay, kita tukar color. Right, RW kita boleh sambung pada ground. Kemudian untuk pin RS, right, pin RS kita akan sambung pada kaki ataupun port 11 Arduino. Kita sambung pada port ataupun pin 17 Arduino. Okay, boleh tukar color. Sekejap lagi lah, tukar color. Okay,
Kemudian yang seterusnya iaitu pin BD, iaitu yang akan control backlight. Alright, yang akan control backlight bagi LCD. Okey, kita akan sambung kepada port ataupun potentiometer. Alright, kita back satu potentiometer. Tak sini boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian kita akan sambung yang daripada BD ni kita akan sambung macam biasa, kita akan sambung kepada kaki yang tengah, right? Yang tengah bagi potentiometer. Okey. Okay, tukar code color dulu. Saya takut nanti confuse bila kita ada banyak wiring kat sini. Okey, tukar jadi orange. Kemudian ini kita tukarkan jadi yellow. Ini jadi green. Okey. Dan turquoise. Ini untuk enable. Tukar blue. Okay, untuk RW ground ni kita biarkan macam biasa lah, kita biarkan warna ground itu memang dia spesifik color untuk ground, memang kita letak hitam. Alright, kemudian kita letak purple untuk RS. Kemudian untuk potentiometer ni kita tukarkan color dia pink. Okay, kita tukarkan pink. Okey, macam biasa kalau kata untuk potentiometer ni kita selesaikanlah dia punya wiring tu. Alright, kita akan sambung kepada yang apa nama, pin sebelah kanan, sebelah kiri ni. Terminal sebelah kiri ni kita akan sambung kepada power supply. Alright, power supply. Pulang kalau kata nak ambil yang atas pun boleh, ataupun nak ambil yang bawah pun boleh, tak ada masalah. Right, terpulang kepada kaedah masing-masing. Okey, yang penting adalah betul dia punya apa nama, sambungan. Alright, okey. Okey, yang sebelah kanan macam biasa kita sambung kepada ground. Alright, kita sambung kepada ground. Kalau kata contoh nak tarik dia masuk ke sini pun boleh, sebab sini dah memang ground. Alright, pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak direct daripada sini, contoh kita nak bawa ke sini, kita nak place kat sini, bahagian ground kat bawah ni pun boleh, tak ada isu kat situ. Boleh je ikut kepada kesesuaian detail masing-masing. Okey. Alright. Okey. Untuk LCD tak habis lagi. Untuk potentiometer kita dah settle wiring. Dan untuk LCD tinggal dua benda lagi lah. Untuk VCC dan juga ground. Alright, untuk VCC tu kita boleh tarik je lah. Kita boleh tarik dari sini ke sini. Alright, sebab memang dah ada supply kat sini. Jadi kita tukarkan kepada color merah. Okey, kemudian ground, tarik pada ground, tukarkan kepada warna hitam. Okey. Alright. Okey, selesai wiring untuk LCD. Alright, selesai wiring untuk LCD. Kemudian kita nak wiring apa pula? Kita nak wiringkan temperature sensor. Alright, kita nak wiringkan temperature sensor. Alright, temperature sensor dia ada 3 kaki kat sini. Alright, yang ini adalah ground, yang ini adalah Vout, yang ini adalah power. Alright, power ni BCC je lah. Alright, Vout ni lebih kepada signal ataupun data, electrical data yang dia akan hantar kepada Arduino. Okey. Pertama kita wiring ground dululah. Okey, kemudian nak wiring ground, kita wiringkan power. Alright, kita tukar pada warna merah. Dan yang ini kita akan sambung pada kaki yang tengah ni ataupun Vout itu, iaitu signal kita sambung pada A0. Alright, analog. Port analog dekat pada Arduino. Okey. Yang ni kita boleh tukarkan color pada warna brown. Alright. Okey. Selesai wiring untuk temperature sensor. Okey, kemudian kita akan gunakan relay pula. Alright. Dan nak buat wiring untuk motor. Motor ni dia ada 2 terminal saja. Alright, dia ada 2 terminal saja, dan untuk relay
Untuk relay, alright, relay bila kita guna physical dengan apa yang ada dalam Tinkercad ni, right, dia sama lah, dia sama, exactly dia adalah sama. Macam mana kita jumpa ataupun kita beli di kedai, right, relay yang kita beli di kedai tu sama macam mana yang kita gunakan dalam Tinkercad. Konsep dia adalah sama, right, dia ada coil dan dia ada normally close dan dia ada normally open, right. Bagi yang baru dalam elektronik ataupun dalam electrical, right, relay ni kita gunakan sebagai switch, right, relay ni kita gunakan sebagai switch. Okey, soalan ni kenapa kita gunakan relay dalam Arduino? Sebab apa? Arduino dia tak boleh supply 12 volt, right. Motor kalau kita guna yang 6 volt ke, kita gunakan yang 12 volt ke, kita guna 24 volt ke, right, voltage tu untuk hidupkan motor tu kita tak boleh direct daripada Arduino, sebab Arduino dia hanya ada 3 volt, 3.3 dan juga 5 volt sahaja. Alright. Jadi untuk kita boleh menghidupkan motor tu, alright, untuk kita menghidupkan motor tu, so kita perlukan supply luaran, right, supply luaran, voltage supply luaran, right. Jadi kat sini kita gunakan ni lah, kita gunakan power supply. Jadi relay ni adalah bertindak sebagai switch, alright. Yang mana relay ni dia ada coil, kalau perasan dia ada coil di tengah-tengah ni. Okey, coil ni lah yang kita akan sambung kepada port Arduino, alright. Yang mana bila Arduino hantar signal, alright, daripada Arduino, right, dia akan through kepada coil. Coil ni hanya akan terima 3 volt kepada 3.3 ke 5 volt saja. Dia boleh hidupkan coil tu, alright. Jadi bila coil tu hidup, dia akan tarik normally close kepada normally open, right. Dia akan tarik pin ni, normally close ni kepada normally open. Nampak normally close kepada normally open. Jadi bila normally close dia tarik kepada normally open, dia akan sambung lah. Dia akan sambung apa benda yang kita nak sambung. Contoh macam kita nak sambungkan live wire ke, alright, yang untuk hidupkan motor, ataupun kita nak sambungkan ground wire. Tak ada masalah, alright. Kita nak sambungkan live wire pun boleh, kita nak sambungkan ground wire pun boleh. Okey. Jadi maksud dia bila kata Arduino hantar signal, baru switch tu ataupun relay ni akan flip, right, dan dia akan hidupkan, dia akan connectkan supply ataupun ground motor tu. Jadi motor akan hidup, right. Itu konsep yang sebenarnya, alright. Itu konsep dia. Kenapa kita gunakan relay dalam projek kali ni, alright. Kalau kita tak gunakan relay, kita tak boleh nak hidupkan motor ni, alright. Kita tak boleh nak hidupkan motor ni. Okey. Jadi that's why kita gunakan relay. Alright. Jadi dalam kes ni saya nak sambung ground. Alright, saya nak sambungkan ground. Alright, saya nak sambungkan ground kepada motor tu masuk ke dalam relay. Maksud dia kita akan gunakan ground sebagai connection untuk relay mengoperasikan motor tu. Alright. Okay, jadi kita tarik satu wire ground, okay, masuk pada relay. Okay, kalau perasan, dekat relay tu dia ada 5 point, right. Dia ada 5 point, right. Kalau korang boleh zoom in sikit, sorry, bukan 5, ada 6, right. Ada terminal 1, terminal 5, 8, 7, 12 dan juga 1. Tak ada masalah lah, yang ini dia punya label saja, right. Jadi secara asasnya apa yang kita boleh connect kepada relay tu, dia ada 5 pin yang kita boleh connect kepada relay. Exactly, drawing kat sini ni, bahagian ni, ini mewakili dia punya port lah. Okay, maksudnya bila kita nak connect itu, kita kena faham ini dulu. Kita kena faham drawing ni dulu. Alright. Jadi saya akan sambungkan ground ni, alright, pada common, alright, pada common bagi relay tersebut. Okay, jadi kita sambungkan ground, jadi kita color ground, kemudian seterusnya pada pin relay, pada coil dia. Coil ni yang kita akan sambung. Sebelum kita sambung pada coil, kita sambung ground ni dulu kita akan sambungkan ground ni dulu kepada ground power supply, right. Okay, kat power supply dia ada positif dan dia ada negatif. Okay, kita akan sambungkan ground tu kepada power supply, right. Okay, selesai untuk motor, alright, dan positif motor ni, alright, yang ni positif motor, yang ni kita akan sambung kepada positif bagi power supply tersebut, alright. Okay, kita tukar color pada red.
Okey, kalau motor kita kena perhatikan dia punya polariti lah, right? Dia ada polariti dia. Okey, jadi kena make sure polaritinya betul, right? Kena make sure polaritinya betul. Okey, kemudian apa lagi yang kita nak sambung pada relay ni? Kita dah sambung pada motor. Relay ni kita akan connect, kita dah connect pada motor. Alright, jadi apa benda lagi yang kita sambung? Kita nak sambung coil dia. Alright, coil ni yang akan pergi kepada Arduino. Alright. Kalau tengok kat sini gambar ni, right, coil ni, right, ini maksud dia pin 8, terminal 8 dengan terminal 5 lah, right, mewakili coil, mewakili sambungan coil dia. Alright, jadi coil kita akan sambung yang atas ni pada pin 7. Right, yang ni kita letaklah color apa lagi yang belum, grey. Right, kemudian yang ini kita akan sambung ke mana? Right, yang ini kita akan sambung pada ground. Right, yang ini kita akan sambung pada ground. Kita pakai color black. Okay, alright. Okay, selesai wiring. Alright, selesai wiring untuk projek kita kali ini. Tak lama pun, sekejap saja. Selesai wiring untuk projek kita kali ini. Okay, kemudian kita nak masuk kepada bahagian coding. Alright, kita nak masuk kepada bahagian coding. Biasa kita akan gunakan text. Alright, kita akan gunakan text untuk bahagian coding. Alright. Okay, alright. Untuk coding macam biasa, bila kita guna LCD crystal ataupun kita guna LCD, paparan LCD, jadi kita masukkan dia punya library file dia, include liquid crystal, right? Include liquid crystal .h. Okay, dan kita kena buat declaration bagi port yang kita gunakan untuk LCD tersebut. Jadi kita copy saja, right? Kita nak take banyak kali. Okay, kemudian kita mapping ke dia, right? 13, kita gunakan port 13, kita gunakan port 12, dan kita gunakan port 11, kita gunakan port 10, kita gunakan port 9, dan terakhir kita gunakan port 8. Right, kita mapping untuk LCD, right? Okay, apa variable yang kita nak guna? Alright, kalau kat sini kita ada satu input, right? Kita ada satu input iaitu daripada temperature sensor, right? Itu variable yang pertama lah, right? Itu variable yang pertama, right? Kita boleh buat declaration int, alright, sensor input, right? Kemudian kita boleh satu lagi kita buat variable untuk hold nilai temperature. Kita gunakan float sebabnya nilai temperature dalam bentuk digit yang bertitik kepuluhan, right? Digit yang bertitik kepuluhan, right? Ya, jadi bila kita gunakan apa-apa data yang melibatkan yang bertitik kepuluhan, jadi kita kena declare dia sebagai float, right? Kemudian kita gunakan satu lagi iaitu motor. Kita define satu variable. Kita define satu variable di mana variable ni motor. So motor kita nak guna port mana? Kita gunakan port 7. Sebab apa port 7? Sebab port 7 adalah port yang kita sambung kepada coil pada relay tersebut, yang mana Arduino dia akan hantar signal kepada coil, jadi coil akan aktif, alright. Jadi dia akan connectkan ground motor tersebut kepada ground power supply, right? Jadi kita letak port 7 lah, alright, pasal kita gunakan port 7 dekat motor ni kalau awak perasan, right? Relay, right? Kita gunakan port 7. Okay, alright. Kemudian macam biasa untuk Arduino punya coding, kita buat setup dulu. Buat setup. Okay, kemudian kita buat seri begin juga. Seri begin untuk tujuan kita gunakan seri begin adalah untuk
kita troubleshoot ataupun kita buat debugging, right? So bahagian setup ni kita declare yang perlu lah, right? Contohnya macam pin mode ni, right? Kita nak declare motor tu sebagai apa, right? Motor tu sebagai apa, input ke ataupun output. Kita declare sebagai output pin motor, right? Kemudian kita buat LCD begins, right? LCD dot begin. Kita gunakan LCD 16 darab 2 Kita gunakan LCD 16 darab 2. Okey, kemudian habis bahagian setup, kemudian kita pergi kepada void loop, right? Kita pergi kepada bahagian void loop. Dalam ni kita nak gunakan dua function, right? Kita nak gunakan dua function, iaitu satunya function untuk measure temperature. Tugas function yang pertama adalah untuk measure temperature sahaja, right? Kemudian tugas function yang kedua adalah untuk display temperature dan menggerakkan actuator based on bacaan yang diterima daripada measure temperature, right? Kat sini main peranan sebab kalau kita guna function tanpa menggunakan global variable, right, kita kena buat return. Kita kena buat return value daripada pada subprogram ataupun subfunction yang kita buat. Tapi apabila kita jadikan variable sebagai global variable, right, dia ada beza kat sini lah. Jadi kena tengok kepada C++ lah. C++ akan belajar detail berkenaan tentang global dan juga local variable, right? Jadi kat sini kita akan gunakan, sebab kita dah declare float tu ataupun variable temperature tu sebagai global, right? Jadi kita tak perlu nak buat return, right? Kita hanya gunakan, bila kita declare sebagai global, dia boleh digunakan di mana-mana function, right? Jadi tak ada masalah. Okay, so saya nak gunakan dua function, right? Satunya adalah untuk measure temperature, satu lagi adalah untuk display temperature dan bertindak as an actuator, right? Jadi kita declare satu function, letaklah apa-apa nama, tak ada masalah, right? Saya nak letak measure temp. Tugas dia adalah untuk kira, untuk buat calculation bagi temperature tersebut. Kemudian kita buat lagi satu untuk display temperature, right? Untuk display temperature, right? Satu lagi function adalah untuk display temperature. Bagi yang baru dalam C++, right, ini dipanggil call function. Ini dipanggil call function, right? Itu adalah call function. Okay. Alright. Kemudian kita buat function yang pertama, iaitu measure temperature. Okay, apa yang kita nak buat kat sini? Okay, pada bahagian ni kita nak buat kiraan, right? Kita nak convert nilai electrical yang dibaca daripada temperature tu, daripada sensor temperature tersebut, right? Dan dihantar kepada port A0 untuk port analog ni, right? Temperature sensor ni dia akan hantar signal kepada port A0 ataupun port analog kepada Arduino ni, dan kita akan buat satu formula. Formula ni sebenarnya boleh didapati di mana-mana lah, dekat GitHub ke dekat mana-mana boleh dapat calculation untuk dapatkan nilai temperature bagi sensor ni, right? Bagi sensor ni, right? Temperature sensor ni, right? Jadi bahagian ni, pada bahagian function yang pertama ni, kita hanya nak buat kiraan saja dulu, right? Kiraan untuk dapatkan nilai temperature saja dulu. Okay, kita nak buat nilai kiraan untuk temperature, right? Jadi kita just copy call function tadi. Jadi kita letak void di depan. Letak void measure temperature, right? Kemudian kita boleh open bracket untuk kita type coding, right? Okay, sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak ambil bacaan daripada sensor temperature tersebut. Macam mana kita nak ambil bacaan daripada sensor temperature? Jadi kita kena wakilkan satu variable, iaitu yang kita declare kat atas tadi, iaitu sensor input, right? Kita nak ambil bacaan, jadi kita declarekan, kita ambil, ataupun kalau tak nak type boleh copy saja, tak ada masalah, supaya mengurangkan error, typo error, right? Boleh copy saja. Okay, kemudian kita type satu command,
iaitu analog read. Alright, analog read. Mana analog read ni akan baca data yang ada pada A0. Right, yang akan baca data pada A0, pada port A0 yang kita connect pada sensor tadi. Right, kelepasan ni port A0. Right, yang kita connect pada temperature sensor tersebut. Right. Jadi bila dia dah baca analog, kita dah letak command analog read, bacaan tu nanti akan masuk dalam sensor input. Right, sensor input, kemudian kita akan convertkan dia kepada bacaan yang boleh dibaca oleh manusia. Right, jadi kita letak variable yang kita dah declare kat atas tadi. Right, jadi kita masukkan float. Okay, sensor input. Kita copy je lah senang. Nak mengelakkan error. Okay, kemudian kita bagi dengan 104. Formula ni boleh dapati daripada GitHub. Formula untuk kiraan bagi dapatkan nilai temperature. Okey. Kemudian kita darabkan dengan 5. Sorry time, kita darabkan dengan right. Kemudian formula dia agak panjang, right? Just copy lebih mudah saya 0.5 dan kita terang dengan 100. Untuk explanation pada bahagian formula ni boleh rujuk pada GitHub, right? Tengok pada explanation dia kenapa dia darab dengan 5, darab dengan 0.5 dan darab dengan 100, right? Sebabnya dia nak dapatkan bacaan yang accurate bagi sensor tersebut, right? Okey, ini adalah bahagian formula, right? Ini adalah bahagian formula. Kemudian kita nak, so akhirnya bila kita dah selesai calculation, so nilai bacaan sensor ni nanti akan dimasukkan dalam variable temperature ni. Jadi variable temperature ni lah yang akan kita gunakan untuk kita displaykan pada LCD dan juga kita displaykan pada serial monitor. Alright. Okay, kemudian kita nak buat satu lagi function, iaitu void display time. Alright, display temperature. Yang ini adalah ini bahagian kita nak gerakkan actuator dan juga kita nak display pada LCD. Alright, pertama sekali kita nak display pada LCD dululah. Alright, jadi bila kita nak display pada LCD, command yang pertama yang kita mesti letak adalah LCD set cursor. Alright, ataupun boleh letak LCD clear dulu kalau tak nak kalau nak clearkan apa-apa bacaan yang dah sedia ada dalam LCD tu. Alright, kemudian baru kita buat LCD set cursor. Okay, kemudian kita buat serial print untuk kita show bacaan, kita showkan bacaan kepada kita nak showkan bacaan pada serial monitor. Letak temperature in Celsius lah, right? Temperature in Celsius, right? Formula tadi tu tujuan dia adalah untuk dia kira bacaan dalam format ataupun dalam unit Celsius, right? Kalau kata kita nak tukar bacaan ke dalam bentuk Fahrenheit gitu kan, right? Nak tukar bacaan dalam bentuk Fahrenheit ke apa ke, so itu kita boleh tukar, tapi bukan simply tukar, kita kena cari formula untuk kita tukarkan dia ke dalam bentuk Fahrenheit. Okay, boleh search saja, alright, formula untuk tukarkan bacaan daripada temperature sensor kepada Celsius ataupun Fahrenheit. Okay, alright, kemudian kita copy replace stop akan digunakan pada command-command seterusnya. Okay, serial print temp, right? Temp sebab kita nak sebab kita nak displaykan bacaan pada serial monitor, right? Pada serial monitor. Kemudian kita nak jarakkan dia, jadi kita letak serial print, kita nak tag pada dia, kita nak ataupun nak spacekan dia, jadi kita letak serial print ln.
Alright, seterusnya adalah kita nak display pada bahagian LCD dulu. Kita nak display pada bahagian LCD. Okey, sebelum tu kita boleh test kita boleh test sama ada keluar tak bacaan pada serial monitor. Alright. Okey, kita boleh test dulu. Alright. So macam mana kita nak test? Macam biasalah, kita start simulation. Alright. Kemudian kita tengok pada serial monitor. Okey, sepatutnya dah keluar bacaan lah. Alright. Sampai ke tahap ni, sampai ke stage ni, kita dah keluarkan bacaan pada serial monitor. Alright, maksudnya kalau kita play around dengan sensor punya intensity ni ataupun sensitivity ni ataupun bacaan ni, alright, kita boleh tengok perubahan pada bacaan temperature sensor tersebut. Alright. Okay. So maksudnya sampai ke tahap ni kiraan pun dah berjaya. Alright, jadinya sensor pun dah berfungsi dengan okey untuk dia detect apa nama dia ataupun dia sense bacaan. Alright. Kita stop, kita sambung pada coding yang seterusnya. Alright, okay, kita dah sampai kepada serial print kan. Kemudian kita dah show pada serial monitor. Sekarang ni kita nak show pula pada LCD. Alright, LCD kita buat macam biasa, LCD print temperature in Celsius. Temperature in Celsius. Okey, letaklah apa-apa nama pun tak ada masalah. Nak letak nama apa pun boleh, tak ada masalah. Right. Okey, kemudian kita set cursor untuk bacaan yang kedua. Bila kita letak apa nama LCD set cursor pada 00, maksudnya dia akan set paparan tu pada bahagian atas. Alright, pada bahagian atas LCD. LCD kena ingat dia ada 2 row. Dia ada 16 darab 2, jadi dia ada 2 row dan dia ada 16 kolom. Alright, dia ada 2 row dan dia ada 16 kolom. Alright. Okey, kemudian kita set cursor. Kita buat LCD set cursor, nak copy pun boleh daripada yang atas tu. Saya dah type saja. Right, LCD set cursor. Lima dan juga 1. Right, ni untuk bawa pada bacaan tu pada bahagian tengah. Yang ni untuk bacaan bagi measure temperature, right? Bacaan bagi measuring temperature, right? Okey, kemudian right, 5 1 dan kemudian kita just letakkan LCD print sajalah. Letakkan LCD print apa yang kita nak print, bacaan temperature. Right, kita nak print bacaan temperature. Right, kemudian saya ikat atas sikit supaya lebih nampak. Right, okey. Okey, setakat kod yang kita dah tulis sekarang, right? Sepatutnya kita dah boleh print pada 2 tempat. Alright, kita dah boleh print pada serial monitor dan kita boleh print pada LCD. Alright, kalau kita start simulation, alright, satunya kita akan nampak bacaan pada serial monitor, alright. Jadi kita akan nampak bacaan pada LCD. Alright, nah macam ni dah nampak bacaan pada LCD. Alright, kemudian kita boleh play around dan dia akan berubahlah ikut pada dia punya suhu. Okey, sepatutnya dah boleh dapat sampai coding yang kita dah type sekarang, kita boleh dapat bacaan pada serial monitor dan juga bacaan pada LCD. Right, okey. Kita teruskan untuk coding yang seterusnya. Right. Okey, apa kita nak buat lagi? Okey, bila kita nak gerakkan motor tu tadi, right, bila sampai sekian-sekian suhu, kita nak gerakkan motor. Right, kita nak pusingkan motor. Right, ni seolah-olah bila sampai kepada sekian-sekian suhu, kipas akan berfungsi contohnya. Right, kita nak buat automatic dalam bentuk itu. Right, maksudnya sampai sekian-sekian suhu, contohnya kalau kita dekat rumah ke ataupun kita nak buat automatic showering untuk taman ke, right, bila sampai sekian-sekian suhu, automatic akan siram pokok. Right, so motor yang kita gunakan sekarang ni, DC motor tu seolah-olah macam pump motor lah, right, macam pump motor. Alright, jadi macam mana kita nak buat? Alright, pertama sekali, alright, sekejap saya tekan ni. Baik.
Okey, pertama sekali bila kita nak buat task yang begitu, alright, kita kena fikirkan struktur apa yang kita nak gunakan supaya bila dia sampai kepada suhu sekian-sekian suhu, dia akan sentiasa siram sampailah suhu tu turun, alright, sehinggalah suhu tu turun, alright. Bila dia turun, automatically motor akan off. Dalam kes ni contohnya kalau dalam awak kalau nak buat pada pelbagai situasi, contohnya bila dah suhu tu dah kurang, alright, kita akan off shower contohnya, alright, ataupun bila suhu tu dah kurang, kita akan off kipas misalnya, alright. Itu bergantung pada situasi yang kita nak buat lah, alright. Dalam kes ni sama jugalah, kita nak sampai kepada sekian-sekian suhu, motor akan off, alright. Jadi kita gunakan apa? Kita kena gunakan struktur yang ada dalam C++. Contohnya kita gunakan while, kita gunakan for, kita gunakan while, kita gunakan for, ataupun kita gunakan do while, right? Kenapa tak gunakan if? Sebab if dia tak looping, right? Sebab apa? Kita nak dia sentiasa berpusing motor tu bila suhu melebihi sekian-sekian, right? Kalau kita gunakan if, dia hanya run sekali saja dia akan off motor, right? Sebab if bukan looping, if adalah selection structure, right? Jadi kita nak gunakan looping, jadi kita nak motor tu sentiasa gerak apabila suhu tu berada pada takat-takat tertentu, jadi kita kena gunakan while, right? Dalam kes ni kita gunakan looping structure lah, right? Dalam kes ni saya nak gunakan while, right? Kita gunakan while. So kat sini kita ambil variable tadi, variable yang memegang nilai temperature, jadi kita letakkan kita letakkan 30 lah, right? Kita letakkan 30. Maksudnya bila suhu melebihi 30 Celsius, apa yang dia akan buat? Tentunya dia akan print. Saya nak buat dia print pada serial monitor. Dia nak print pada serial monitor. Jadi kita buat serial print ln, kita letakkan kita letakkan high temperature. High temperature. Alright. Okey. Kita cuba test dulu, alright. So itu adalah kaedah kita buat programming. Bila kita buat programming, jangan dah habis semua coding baru kita nak test. Nanti dia akan jadi banyak error. Kalau kata ada error, banyak error yang kita nak troubleshoot daripada keseluruhan coding, right? Tapi kalau kita buat satu step, mana kita test satu step, kita test, jadi mudah untuk kita detect dia punya error jika ada error, right? So dalam kes ni, sampai ke tahap yang saya dah coding yang dah dibuat ni, sepatutnya apabila sampai suhu melebihi 30, dia akan keluarkan pada serial monitor high temperature. Dia akan keluarkan pada serial monitor high temperature. Okey, kita cuba kita pergi pada macam biasa, kita pergi pada start simulation. Right? So sekarang suhu berada pada takat 24.71, right? Kat serial monitor dia akan paparkan ni lah. Dia akan paparkan suhu pada 24.71. So bila kita gerakkan melebihi 30 degree, so dia akan keluarkan high temperature. Alright. Okey, maksudnya apa yang kita perlu faham kat sini adalah apabila suhu melebihi temperature 30, dia akan masuk ke dalam while loop ni. Okey, maksudnya bahagian untuk dia masuk ke dalam while loop tu dah berjaya. Alright, dah berjaya. Okey. Terus coding yang seterusnya. Alright. Seterusnya kita bila dia masuk ke dalam while ni, apa yang kita nak buat selain daripada paparan pada serial monitor, right? Kita nak dia hidupkan motor, right? Kita nak dia hidupkan motor. Jadi kita kena bagi dia iterate pada port 7. Port 7 tadi kalau perasan kita dah declare kat atas ni pada variable ataupun constant yang bernama motor, right? Jadi kita boleh gunakan sahaja, alright, motor. Alright, kita bagi nilai high. Kena ingat bila kita bagi digital write kepada motor ni, dia bukan bagi signal tu ataupun dia bukan hidupkan motor, dia hanya hidupkan coil, right? Dia hanya hidupkan coil yang ada pada relay, right? Bila coil tu hidup, baru ground tu akan sambung pada ground motor, akan sambung pada ground power supply, baru complete dia punya circuit, baru motor akan berfungsi, right? Jadi kena faham benda tu. Okey, dan kita letak dia sikit supaya dia
hole agak lama. Alright. Kemudian kita letak measure temp. Okey, sebab apa kita letak measure temp? Right? Kita letak function measure temp sebab kita nak dia sentiasa comparekan nilai tu. Okey, kalau dia tak comparekan nilai tu, kalau kita tak letak nilai measure temp, kalau kita tak letak function measure temp kat sini, right? Okey, nilai temperature tu, right, nilai temperature dia takkan effect, right? Dia takkan berubah. Dia akan jadi pada temperature yang asal, right? Dia akan jadi pada 30 saja. Kalau let's say lah nilai tu pergi pada 31, dia akan pergi pada 31 saja, dia takkan berubah. Jadi that's why kita kena call balik function untuk measure temp. Dia buat recalculate. Maksud dia akan tengok setakat ni suhu tu dekat mana. Contoh bila dia detect pada suhu bila dia masuk ke dalam while tadi pada suhu 31 darjah Celsius. Jadi dia masuk dalam structure while. Bila sampai dekat measure temp ni, dia akan patah balik kepada function measure temp, dia akan buat kiraan balik. Right? Dia akan buat kiraan balik, dia akan renew nilai. Dia akan renew nilai yang ada dalam variable temperature, right? Contoh kalau kata variable temperature tu nilai dia sekarang dah 35. Dia makin menaik. Kan? Okey. Dia akan masuk balik dalam ni, dia akan jadi true, dia akan buat lagi, dia akan pergi balik pada measure temp ni balik dan dia akan call function balik ke atas, right? Dia akan tengok balik function yang ada kat atas ni. Dia akan buat calculation lagi untuk variable temp tu. Dia akan tengok variable temp tu dah dekat mana sekarang. Contoh kalau kata variable temp tu dah kurang, right? Kita dah buka kipas contohnya, kita dah on motor, kipas dah buka, okey, suhu dah kurang. Dah jadi 29. Jadi dia akan masuk balik ke dalam ni, dia akan compare. Jika suhu dah 29, maknanya dia dah tak true. Bahagian ni dah tak true. Yang tu kena belajar C++ lah. Untuk true ke false ni kena belajar C++. Right? Dia dah tak true, jadi bila tak true, dia takkan buat lagi dah command untuk motor high. Right? Untuk motor high ni. Jadi dia akan stop lah. Right? Dia akan stop. Right? Okey. Kemudian kita nak buat digital write motor low, right? Kita nak buat digital write motor low di luar daripada while untuk stopkan motor tu apabila suhu dah berkurang daripada 30, right? Kita pergi delay sikit. Alright, okay. Right. Saya rasa dah tak ada apa-apa yang perlu ditambah untuk task kali ni. Alright, untuk bahagian coding. Okay. Kita try simulate dulu. Okay, sekarang kalau kita tengok pada bacaan suhu adalah 24 darjah Celsius, right? Okay, kita tekan sikit supaya nampak. Okay, sekarang motor kita nak bagi bacaan berapa? Bacaan yang untuk nominal motor adalah 12 volt lah, 12 volt ke kalau tak berapa volt pun saya rasa tak ada masalah, tapi seeloknya atas daripada 12 volt, right? Atas daripada 12 volt. Okey, tentang power supply ni kita letak 12 volt ke atas lah. Kita letak 12 volt ke atas, 12 volt pun tak apa, 12 volt pun tak apa, letak lebih sikit pun tak apa. Alright, okey. Sekarang ni kalau tengok pada bacaan pada temperature sensor, right, pada bacaan 15, jadi motor tak akan bergerak, right? Maksudnya suhu tu tak melebihi 30. Maksudnya kalau waktu 15 ni keadaannya sejuk lah, dingin, right? Keadaan dingin, jadi tak perlu buka kipas, right? Jadi contohnya bila kata suhu tu dah naik sampai ke 39, jadi motor, korang akan nampak motor akan berpusing. Jadi seolah-olah macam kipas tu berpusing, ataupun kalau kita letak pada tanaman, alright, shower tu ataupun sprinkler tanaman akan berfungsi. Alright. Okey. Dan pada bacaan pada serial monitor dia akan keluarkan high temperature lah. Dia akan keluarkan high temperature macam mana kita set dalam coding tadi. Okey. Alright. So itu sahaja kali ini. Alright, itu sahaja kali ini untuk tutorial kali ini. Alright. Kita gunakan motor, harap semua faham, alright, konsep yang kita buat. Alright, jangan lupa subscribe dan share jika dapati video ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan buat projek-projek lain pula pada masa-masa akan datang. Alright. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jika ada soalan boleh letak pada bahagian komen di bawah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.